Dan saya teringat satu kisah yang benar-benar berlaku. Dia berlaku di Pulau Pinang. Saya tak nak sebut nama masjid itu, sebab jika semua mendengarnya menjatuhkan maruah masjid itu, dan masjid itu pula berada di negeri tempat saya dilahirkan di Pulau Pinang. Tapi dia sebuah masjid di bandar, masjid yang agak terkenal. Ketika masjid itu siap dibina, seorang non-Muslim berbangsa Cina tertinggal hammernya. Hammer kita panggil apa? Mertun, penukul. Tertinggal penukulnya di belakang member khutbah. Yang buat masjid tu Cina, yang membuat masjid itu Cina, non-Muslim. Selepas dia selesai membina, dia tertinggal hammer penukulnya di belakang member masjid. Maka dia pun datang semula nak mengambil penukul. Tiba AJK masjid ketika itu melarang dia masuk. You cannot go, you cannot enter our mosque. You are a non-Muslim. Dilarang Cina, bukan Islam ini, memasuki masjid untuk mengambil penukulnya. Dia kata, mengapa? Why? I was the one who built your mosque. Aku selama ini berada dalam masjidmu. Sampai ke bumbung aku pergi. Ke bumbung masjid aku pergi sebab nak bina bumbung. Nanti kamu sembahyang kena hujan. Aku Cina ni yang buat masjidmu. Tertinggal penukul nak ambil balik. Untunglah seorang ustaz yang tua, minda terbuka, dia sampai ke masjid dan dia berkata, apa ceritanya? Dialah yang mengatakan sila ambil. Tapi ustaz-ustaz lain sudah hampir berkelahi dengan cerita yang menggelikan hati, tapi benar-benar berlaku di Pulau Pinang. Kita melarang non-Muslim memasuki masjid, kita lupa dia membina masjid kita sebelum ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, sebab itu pada hari ini kita kena sedar hukum fiqh, terutama dalam hal-hal yang ranting, boleh berubah. Hukum fiqh boleh berubah untuk kita mengambil pendapat yang lebih relevan. Hari ini kita rasakan non-Muslim memasuki masjid untuk mengenali Islam relevan. Ketika non-Muslim menghantam Islam kiri dan kanan, tiba-tiba ada non-Muslim yang datang hendak memasuki masjid secara aman, secara beradab, hendak bertanya tentang Islam dalam masjid, hendak melihat orang Islam sembahyang secara positif. Kita rasa itu berbanding non-Muslim yang tidak mau langsung bertanya, hantam Islam secara hantam kromo. Baik lagi yang sudi ke masjid hendak bersoal jawab dengan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar di Malaysia ini ustaz-ustaz yang fikahnya fikah lama, kolot, tak relevan, sempit, ustaz-ustaz yang menganggap pendapat cabang sebagai pendapat asas, ustaz-ustaz yang berpandangan bahawa dalam bab fiqh ranting pendapatnya cuma satu sedangkan banyak, dan kita boleh memilih sesuatu yang lebih sesuai. Itu juga perkataan ulama dahulu. Kita minta ulama yang otak sempit, ustaz yang otak sempit, jangan beri jawatan penting di Malaysia. Kita perlukan ustaz yang berminda terbuka, tapi bukan terbuka untuk senang-senang mengubah hukum, tidak, tapi yang faham cara mengambil hukum sesuai dengan kaedah syariat, sesuai dengan suasana, sehingga akhirnya Islam dilihat sebagai agama yang begitu cantik, insya-Allah. Itu isu pertama. Isu kedua agak lebih mencabar, yang tak hendak saya sentuh isu itu secara mendalam. Isu tentang memo ke Agung
menyentuh tentang seorang ulama yang dituduh telah mencerca Imam Nawawi, Syafi'i dan sebagainya. Anda faham tentang isu itu. Saya di sini tidak mau menyentuh isu itu sebab ada banyak benda yang saya tak faham. Ada banyak benda yang saya tak terperincikan tentangnya. Tapi yang saya nak jelaskan tentang apa yang pernah kita bicarakan ketika kita bercakap tentang usul 20. Tentang hal-hal ranting. Perbezaan pendapat dalam hal-hal ranting suatu yang bukan asing dalam Islam. Kita jangan lupa Islam ini ada usul dan ada furu'. Usul artinya dasar. Ia tidak boleh berubah. Qul huwallahu ahad, katalah Allah Esa, tak boleh berubah. Orang Kristian datang mengatakan Jesus Christ is the Son of God. Orang Islam akan berkata, we tolerate you, but we will not agree with you forever. Kami boleh bertoleransi dengan you. You mengatakan Nabi Isa anak Tuhan, you bina gereja, kami tak ada masalah. Tapi kami tidak akan bersetuju sampai bila-bila dengan konsep Nabi Isa anak Tuhan. Sebab ia dasar. Kita tak boleh setuju dengan konsep yang mengatakan semua agama sama. Islam, Hindu, sebagainya sama. Cara sembah Tuhan yang berbeza. Kita kata no. We will not agree with them. Itu konsep pluralisme. Pluralism. Kita tak boleh bersetuju. Kita kata Allah Esa berbeza dengan Allah yang menjelma pada binatang seperti lembu. Allah Esa berbeza dengan Tuhan yang menjelma kepada bentuk manusia seperti Lord Krishna. Kita kata berbeza Allah Esa dengan Tuhan yang ada anak, ada Holy Spirit. Tak boleh sama. Qul huwallahu ahad. Itu dasar. Kita tak boleh menerima selepas Nabi Muhammad ada Rasul lain. Termasuk Rasul Melayu, Pak Kahang. Rasul Melayu, Abdul Qahar. Kata orang utara, Pak Kahang. Kahar ni Kahang. Nama dia baik, Abdul Qahar. Bersempena nama Allah Al-Qahar yang gagah perkasa. Dia mengatakan Muhammad was an Arabian prophet. We need a Malay prophet in Malaysia. Muhammad Rasul Arab. Where got road, mana ada jalan. Orang Melayu perlukan Rasulnya secara sendiri. Maka akulah Rasul itu. Maka Abdul Qahar mengisytiharkan dirinya sebagai Rasul Melayu. Hari ini yang menamakan dirinya Rasul Melayu telah pun ditangkap, dipenjarakan, dihukum, dan Rasul itu kena sebat 6 kali. Itu kisah Rasul Melayu. Sebenarnya tak ada Rasul yang diutus selepas Nabi Muhammad SAW. Itu dasar. Kita lawan dasar, kita dihukum. Itulah selayak. Tapi dalam banyak hal Islam bicarakan hal-hal ranting. Satu tragedi yang menimpa kita ialah dalam hal-hal ranting kita bergaduh.